Fizik tingkatan 5 bab 7 Fizik kuantum 7.1 Teori kuantum cahaya. Semasa di tingkatan 4, anda telah pelajari bahawa spektrum elektromagnet adalah spektrum selanjar. Spektrum ini terdiri daripada 7 jenis gelombang yang mempunyai frekuensi dan panjang gelombang yang berbeza seperti yang ditunjukkan di bawah. Okey, dari kiri ke kanan, panjang gelombang semakin bertambah. Panjang gelombang semakin bertambah. Dari kanan ke kiri, frekuensi semakin bertambah. Okey, ini ada cara nak hafal dulu ni kalau masih ingat. Sinar gamma, sinar X, sinaran ultra ungu, cahaya tampak, sinaran inframerah, gelombang mikro, gelombang radio. Semua objek dapat memancarkan sinaran elektromagnet. Semua objek, termasuk badan kita sekalipun, termasuk kucing, termasuk bangku, meja, semuanya dapat memancarkan sinaran elektromagnet. Frekuensi sinaran elektromagnet yang terpancar bergantung pada suhu objek itu. Objek yang sejuk memancarkan gelombang dengan frekuensi yang rendah. Contohnya gelombang radio atau gelombang mikro. Okey, ni objek yang sejuk. Ini objek yang panas. Manakala objek yang panas memancarkan gelombang dengan frekuensi yang lebih tinggi. Contohnya cahaya tampak dan sinaran ultra ungu. Okey, cahaya tampak, sinaran ultra ungu memancarkan objek yang panas memancarkan gelombang frekuensi tinggi. Adakah manusia juga memancarkan sinaran elektromagnet? Ya, betul. Manusia juga memancarkan sinaran elektromagnet. Apa-apa saja objek memancarkan sinaran elektromagnet. Jasad hitam. Jasad hitam merupakan suatu jasad unggul yang berupaya menyerap semua sinaran elektromagnet yang jatuh padanya. Semua ni dia boleh serap. Boleh serap jasad hitam, boleh serap semua. Jasad hitam juga dapat memancarkan sinaran termal bergantung pada suhunya. Sinaran yang dipancar berbentuk spektrum selanjar dan tidak dipengaruhi oleh sifat permukaan jasad hitam. Okey, oleh itu sebarang objek yang memancarkan sinaran elektromagnet mengikut suhunya dikenali sebagai pemancar jasad hitam.
black body radiator. Sinaran termal merupakan sinaran elektromagnet yang merangkumi sinaran boleh tampak dan sinaran yang tidak boleh dilihat oleh mata manusia seperti sinaran inframerah. Sinaran cahaya yang memasuki rongga telinga akan mengalami proses pantulan berulang-ulang pada dinding dalam rongga telinga. Setiap kali pantulan berlaku, sinaran akan diserap oleh dinding dalam rongga telinga sehingga semua sinaran diserap. Oleh itu, rongga telinga seolah-olah bertindak sebagai jasad hitam. Memang kalau cahaya masuk dalam ni memang kawasan gelap lah kan. Maka rongga telinga ni ibarat jasad hitam yang akan menyerap kerana jasad hitam penyerap elektromagnet, sinaran elektromagnet yang unggul, yang terbaik. Okey, kamu dah belajar masa sains dulu. Kalau warna putih, ia merupakan pemantul yang terbaik, pemantul cahaya yang terbaik. Kalau warnanya hitam, ia adalah penyerap haba yang terbaik. Okey, ia penyerap haba dan juga penyerap cahaya yang terbaik. Itu pasal disebut unggul. Unggul maksudnya terbaik. Apabila suhu suatu objek meningkat, objek tersebut bertindak sebagai pemancar jasad hitam. Okey. Kalau dalam keadaan suhu rendah, objek itu bertindak sebagai penyerap. Tetapi bila suhu dah naik, objek itu bertindak sebagai sebaliknya pemancar jasad hitam dengan memancarkan sinaran termal pada semua panjang gelombang. Rajah di bawah merupakan graf keamatan sinaran melawan panjang gelombang bagi 3 jenis jasad hitam mengikut suhu yang berbeza. Lazimnya, setiap lengkungan graf untuk spektrum jasad hitam adalah lebih sempit pada bahagian sebelah kiri. Ini graf keamatan sinaran melawan panjang gelombang. Okey. Lazimnya, setiap lengkungan graf untuk spektrum jasad hitam adalah lebih sempit pada bahagian sebelah kiri, iaitu kawasan yang mempunyai panjang gelombang pendek dan frekuensi tinggi. Ini di sebelah kiri ini cahaya tampak, cahaya tampak. Okey, cahaya tampak. Sebelah kiri ni sinaran ultra ungu, sinaran ultra ungu. Okey. Jadi sinaran ultra ungu ni memiliki panjang gelombang yang pendek lah berbanding sebelah kanan dia berbanding cahaya putih ni. Dan manakala dia punya frekuensi dia sebaliknya lebih tinggi lebih tinggi sebab frekuensi lebih tinggi menuju belah kiri. Pada suhu yang semakin meningkat,
panjang gelombang yang mencapai keamatan sinaran maksimum juga semakin pendek. Okey. Pada suhu yang semakin meningkat. Panjang gelombang yang mencapai keamatan sinaran maksimum. Kalau kita tengok maksimum adalah sini ya. Ni keamatan sinaran ni, ni. Okey, pada titik ni maksimum panjang gelombangnya itu adalah pendek. Jadi semakin naik ni cahaya tampak ni, semakin tinggi keamatan cahaya tampak, semakin pendek panjang gelombang. Ini semakin ke kiri maksudnya semakin panas lah, semakin panas objek. Dari kanan sejuk ke kiri semakin panas. Jadi apa berlaku, frekuensi juga bertambah, semakin bertambah frekuensi. Okey, panjang gelombang pun semakin pendek, frekuensi semakin bertambah. Kalau ke kiri, frekuensi semakin bertambah belah bawah ni. Dan ke kiri juga panjang gelombang semakin pendek. Semakin tinggi keamatan cahaya sesuatu jasad hitam, semakin banyak tenaga cahaya terpancar daripadanya. Okey. Contoh-contoh jasad hitam dalam kehidupan harian. Okey. Ni kita ada imej termografi sebuah kereta. Kalau kamu perasan, mungkin kamu dah biasa tengok video ke apa macam ni. Kalau kamu perasan, kalau kawasan sejuk, dia akan jadi warna biru dan atau hijau. Okey, kalau kawasan panas, dia akan jadi warna merah. Kita akan nampak warna merah. Jadi tayar ni dah berjalan jauh memang panas. Itu pasal nampak merah. Dan enjin ni kan panas. Itu pasal nampak hood dia atas tudung warna merah. Okey, belakang dekat dalam ni pun merah, warna merah maksudnya panas kat dalam tu. Maknanya seakan kita bukti bahawa setiap objek dia dapat memancarkan sinaran elektromagnet masing-masing. Okey, ini bukti bahawa kereta ni adalah dapat salah satu objek yang dapat memancarkan sinaran elektromagnet, dan juga semua objek bangunan tu dan jalan ni semua pun. Okey. Jadi kalau tengok graf suhu ni, kalau warna hijau tu maksudnya duduk antara 6 sehingga 24 darjah Celsius. Kalau sejuk lagi tu warna biru. Okey, tengah warna hijau, kemudian kuning, oren, kemudian merah. Merah maksudnya makin panas. Okey, yang ni pun sama. Ini semua benda adalah jasad hitam. Semua objek adalah jasad hitam jika dia boleh pancarkan cahaya. Jadi lebih tinggi keamatan cahaya, lebih banyak cahaya yang akan dipancarkan. Okay, yang ni juga adalah contoh jasad hitam. Sampai boleh nampak merah, tak perlu pakai kamera. Okey, pemanas ni nampak merah macam ni.
maknanya suhu dia tinggi, dia panas. Sinaran termal dalam mentol lampu pada suhu yang berbeza. Ni suhu rendah, boleh nampak juga cahaya. Ni suhu yang tinggi, lagi terang, keamatan cahaya lagi tinggi. Ni apa dia, kita ada termometer ni, tengok Sat. Okay. Okay, sebenarnya dalam satu topik ni ada satu perkara yang berlaku lah, iaitu perbezaan pendapat antara saintis lama dengan saintis moden. Saintis moden ada perbezaan pendapat lah, ada perbezaan teori. Nanti kita tahulah apa yang terjadi tu, apa yang perbezaan pendapat tu. Okey. Pencetusan idea teori fizik kuantum. Cahaya merupakan gelombang elektromagnet yang terhasil daripada getaran cas elektrik dalam suatu objek yang panas. Elektron bergetar pantas pada sebarang arah secara rawak dan menghasilkan cahaya. Ini kamu semua dah tahu. Semakin panas objek tersebut, getaran elektron menjadi lebih bertenaga dan lebih banyak cahaya akan terpancar. Elektron dalam objek panas akan bergetar dengan suatu julat frekuensi yang selanjar. Apa benda selanjar ni? Okey, apa benda selanjar ni? Menurut teori klasik, elektron yang ini, menurut teori klasik ni, teori yang oleh saintis yang lama 300-400 tahun dulu. Menurut teori klasik, okey, oleh saintis lama kita panggil teori klasik lah. Elektron yang bergetar
pada frekuensi yang sama harus mempunyai kandungan tenaga yang sama. Okey, elektron yang bergetar pada frekuensi yang sama harus punyai kandungan tenaga yang sama. Frekuensi getaran elektron juga tidak mempunyai had. Ni yang mereka cakap. Semua empat ni cakap berpendapat bahawa frekuensi getaran elektron tidak punyai had. Maksudnya dia boleh bergetar dengan lebih tinggi sampai infinity pun dia boleh bergetar. Maksudnya lebih kuat, lebih banyak, lebih tinggi dia bergetar. Yang kita faham lebih banyak tenaga lah. Lebih banyak tenaga, lebih banyak cahaya akan terpancar. Itu mereka punya idea. Mereka punya idea pada waktu tu. Oleh itu, tenaga cahaya yang terhasil daripada getaran elektron boleh mencapai nilai tinggi yang tidak terbatas. Tidak terbatas ni maksudnya infinity lah. Okey. Walau bagaimanapun, keputusan eksperimen yang melibatkan sinaran jasad hitam telah menunjukkan percanggahan. Dekat sini berlakunya perbezaan pendapat antara saintis lama, ahli fizik lama dengan ahli fizik baru dengan teori fizik klasik. Berdasarkan graf keamatan sinaran melawan panjang gelombang yang tadi tu, bagi sinaran jasad hitam, keamatan cahaya adalah tidak selanjar dengan pertambahan frekuensi gelombang seperti yang diramalkan oleh teori klasik. Percanggahan konsep tenaga cahaya ini telah mencetuskan teori fizik kuantum. Okey, boleh faham ke maksud ni? Berdasarkan graf keamatan, kita tengok balik graf tu. Apa yang berlaku waktu, jadi idenya beberapa ratus tahun kemudian lahirnya saintis moden ini. Okey, saintis moden ni mereka dah ada keupayaan untuk membuat eksperimen, iaitu menggunakan jasad hitam untuk kaji hubungan antara keamatan sinaran dengan frekuensi panjang gelombang. Dan mereka dapati pelik. Mereka dapati bahawa eksperimen tu, apasal keputusan dia, hasilnya tak berjalan seperti yang mereka ni yang saintis lama ni cakap. Apasal tak jadi sama pun, tak berlaku sama yang macam mereka cakap. Mereka punya cakap ialah, kita tengok balik graf tu. Empat-empat ni saintis lama punya teori ialah, mereka punya idea ialah, kalau kamu tengok ni, kalau panjang gelombang, kalau ke kiri ni, kalau ke kanan semakin panjang lah. Kalau ke kiri semakin pendek lah panjang gelombang. Jadi idea mereka, saintis lama ialah, semakin pendek panjang gelombang, semakin tinggi keamatan sinaran. Semakin tinggi. Kalau tengok graf ni, okey, semakin pendek panjang gelombang, semakin pendek. Jadi dia keamatan sinaran menjadi semakin tinggi. Semakin pendek panjang gelombang ke kiri, semakin tinggi keamatan sinaran. Jadi mereka punya idea sepatutnya bila sampai sini pun masih tinggilah, masih pergi lagi tinggilah macam ni. Okey, masih pergi tinggi macam tu. Okey, ni
Maknanya pasir Y ni kena buat tinggi lagi lah. Tu mereka punya idea. Tinggi dan tinggi lagi dan tinggi lagi. Macam tu. Okey. Jadi semakin pendek panjang gelombang, semakin kononnya semakin tinggi keamatan ni. Naik ke atas. Maknanya kat sini panjang gelombang yang adalah paling pendek lah kononnya. Kalau tengok keamatan cahaya tu patut tinggi, paling sangat tinggi. Tapi rupa-rupanya ialah pada zaman mereka ini mereka tidak ada kemampuan untuk buat eksperimen lah. Okey, sebab masa tu alat tak canggih lagi. Tapi pada zaman mereka ini sudah ada kemampuan eksperimen. Bila mereka buat, mereka menjangkakan seperti yang teori klasik tu lah. Patutnya bila naik sini pun dia akan naik lah. Tapi apa pasal? Tiba-tiba dia junam pula. Kat sini dia junam macam ni. Tak seperti yang dikatakan oleh saintis lama. Jadi maksudnya bukan nak bagi tahu saintis lama tu menipu, berbohong, tidak. Kerana saintis lama dia tak ada kemampuan masa tu untuk kaji lebih lanjut. Okey. Sebab kekurangan peralatan. Jadi saintis yang moden pun buat kajian, dapati bila sampai sini dia turun pula. Maksudnya panjang gelombang semakin pendek lah. Tetapi apa sahaja keamatan sinaran turun pula. Semakin turun. Jadi itu yang saintis moden cakap. Saintis moden ni cakap bahawa kita tak boleh pakai teori lama. Kita tak boleh pakai teori lama untuk huraikan kejadian ini yang pelik ni. Okey. Jadi mereka hadirkan idea masing-masing macam mana nak bentukkan satu teori baru. Teori baru. Yang mana dengan teori baru itulah barulah dapat ambil alih teori lama. Cuba tengok lagi sekali teori lama. Teori fizik klasik kata keamatan cahaya adalah tidak selanjar dengan pertambahan bukan ni. Okey, ini penting ni menurut teori klasik ni. Okey, yang ni teori klasik oleh saintis lama yang salah tu lah. Okey, yang terbukti salah pada zaman moden. Teori klasik lama mengatakan elektron yang bergetar pada frekuensi yang sama harus mempunyai kandungan tenaga yang sama. Frekuensi getaran elektron juga tidak mempunyai had. Kat sini silap Frekuensi getaran elektron juga tidak mempunyai had. Okey, oleh itu tenaga cahaya yang terhasil daripada getaran elektron boleh mencapai nilai tinggi yang tidak terbatas. Kat sini mereka silap yang cikgu cerita tadi mereka berfikir lagi bergetar. Sebab panjang gelombang semakin pendek ni, maksudnya frekuensi semakin tinggi lah. Frekuensi semakin tinggi rapat ke titik kosong ni. Jadi semakin tinggilah tenaga sepatutnya. Okey. Itulah dia pencanggahan yang berlaku. Okey. Jadi apakah idea teori yang baru tu? Untuk atasi teori yang disangkakan betul merujuk kepada eksperimen tu, ialah inilah dia. Telah mencetuskan teori fizik kuantum. Itu pasal tajuknya fizik kuantum. Fizik kuantum.
Okay, fizik kuantum baru betul. Baru guna teori fizik kuantum baru dapat jelaskan macam mana dia boleh naik macam tu, bila sampai situ dia turun balik. Baru betul ya. Okey, ni adalah dia punya penerangan masing-masing ni. Mungkin kamu nak bacalah. Tapi ini cuma sejarah sajalah. Tapi elok baca jugalah. Okey, ni pun sama. Adalah dia punya penerangan dia. Okey. Kuantum tenaga. Spektrum elektromagnet boleh terdiri daripada spektrum selanjar dan spektrum garis. Rajah di bawah masing-masing menunjukkan contoh spektrum selanjar dan spektrum garis. Okey, kamu mungkin tertanya apa benda selanjar tu? Spektrum selanjar. Spektrum selanjar ialah gabungan warna macam ni, tapi tak tahu nak tentukan sempadan dia. Contoh macam ni, cuba tentukan sempadan kuning dengan merah. Jadi kita nak garis letak mana tu. Sama juga kuning ke hijau ni, dekat mana dia punya sempadan dia. Jadi itulah maksudnya selanjar. Selanjar ni macam warna ni dia bercantum terus direct gitu. Dan tak tahu sepadan mereka masing-masing kat mana. Manakala spektrum garis pula macam ini sahaja. Memang boleh nampak ketara sempadan masing-masing lah. Okey, nampak ni garis hijau macam tu. Okey, ni biru, hak ni ungu. Macam tu Ini indigo. Indigo dulu baru ungu ni merah, oranye, merah. Okey. Macam tu lah. Kuning. Ini kuning. Okey, spektrum garis. Itu bezanya. Spektrum selanjar tak ada sepadan. Spektrum garis ada sempadan. Spektrum selanjar. Spektrum selanjar boleh dihasilkan melalui penyerakan cahaya putih oleh prisma kepada spektrum yang terdiri daripada 7 warna cahaya tampak. Ini kamu dah tahu. Spektrum tersebut mempunyai julat panjang gelombang 400 nanometer hingga 750 nanometer. Okey, 400 ni panjang gelombang 400 nanometer sampai 750 nanometer. Okey, jadi mata kita memang boleh nampak julat ini cahaya tampak ni. Spektrum cahaya tampak dikatakan bersifat selanjar kerana tiada jurang pemisahan, iaitu tak ada sepadan di antara setiap jenis warna cahaya di spektrum tersebut. Okey, tak ada jurang pemisahan, semuanya bercantum. Tapi hak ni banyak jurang pemisahan ni, hak warna hitam ni jurang pemisahan lah. Spektrum garis yang terhasil oleh sesuatu atom yang teruja merupakan koleksi garis-garis berwarna dengan panjang gelombang dan frekuensi yang unik. Setiap unsur menghasilkan siri spektrum garis yang tersendiri. Oleh itu, spektrum garis boleh digunakan sebagai penunjuk bagi mengenal pasti kewujudan sesuatu unsur. Jadual di bawah menunjukkan nilai frekuensi
dan kuantum tenaga bagi spektrum garis yang dihasilkan oleh lampu gas merkuri. Okey. Ini warna spektrum garis. Kita ada ungu, biru, hijau, kuning. Okey. Ungu, biru, hijau, kuning. Contoh frekuensi masing-masing ialah 7.41, 6.88, apa semua ni bla 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 ni tak perlu hafal lah. Perlu ambil tahu sahaja. Okey. Kemudian kuantum tenaga ialah 4.91, 4.56, 3.65, 3.44. Okey. Kalau kamu boleh kaitkan kuantum tenaga dengan frekuensi ni, cuba tengok. Semakin ke bawah, semakin rendah frekuensi 7, 6, 5, 5. So, ini kuantum tenaga semakin ke bawah, semakin rendah juga. Maksudnya lebih rendah frekuensi, lebih rendah tenaga yang dimiliki. Lebih tinggi frekuensi, lebih tinggi tenaga lah. Tu kuantum tenaga ialah paket tenaga yang diskrit dan bukan tenaga selanjar. Paket tenaga yang diskrit. Apa maksud diskrit ni? Diskrit ni maksudnya macam kita paketkan dia, macam kita bungkus buat bungkus banyak-banyak lah. Kalau selanjar macam ni ni contoh selanjar. Okey, ni contoh selanjar sekali. Kalau apa ni? Kalau diskrit tu, paket diskrit tu maksudnya depa macam dibungkus dalam paket. Dibungkus dalam paket masing-masing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Macam paket masing-masing lah. Macam ni bungkus 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya ada dalam bentuk berpaket lah. Paket-paket tenaga. Okey, macam berasingan. Tidak bercantum macam selanjar berasingan. Itu maksudnya diskrit paket tenaga yang diskrit dan bukan tenaga selanjar. Paket tenaga diskrit bergantung pada frekuensi gelombang. Menurut teori kuantum Max Planck dan Albert Einstein, tenaga cahaya wujud dalam bentuk paket tenaga yang dikenali sebagai foton. Okey. Jadi bila dah di packing, ambil tenaga ni, asalnya tenaga tu sekali diasingkan tenaga ni, dibungkuskan asing ni, dibungkuskan kecil-kecil macam ni. Kali ni satu benda ni kita panggil foton. Itu yang Max Planck dengan Albert Einstein istilahkan sebagai foton. Satu bentuk paket tenaga yang dikenali sebagai foton. Okey, ni foton 1, foton kedua, foton ketiga, macam itulah. Foton ialah kuantum tenaga cahaya yang boleh dipindahkan. Tenaga foton adalah berkadar terus. Dengan frekuensi gelombang cahaya. Ini jaga-jaga ni. Bila dia sebut ada hubungan ni, nanti dia dah tahu dia akan buat matematik lah. Berkadar terus dengan frekuensi gelombang cahaya. Semakin tinggi frekuensi gelombang cahaya,
semakin tinggi kuantum tenaga. Jadi itulah dia matematiknya. Tenaga berkadar terus dengan frekuensi. Jadi kita nak hapuskan berkadar terus dengan gantikan sama dengan dan H. H ialah pemalar, iaitu E ialah tenaga foton, H ialah pemalar Planck. Pemalar Planck ialah maksudnya hubungan ni diperolehi oleh Max Planck. Max Planck. Mana Max Planck ni? Ini Max Planck ni dia yang membuat perkaitan tu. Dia buat perkaitan tenaga berkadar terus dengan frekuensi. Jadi itulah dia. F ialah frekuensi gelombang cahaya. Jadi cahaya ialah sejenis gelombang elektromagnet dan juga memiliki sifat zarah. Jenis gelombang yang lain dalam spektrum elektromagnet juga boleh memiliki sifat zarah. Kalau kamu faham apa maksud ni, tak apa, nanti kita tahu apa maksud dia. Apa maksud cahaya gelombang memiliki sifat zarah. Okey. Contoh 1, bandingkan tenaga foton cahaya 400 nanometer dan foton cahaya dengan panjang gelombang 750 nanometer. Bandingkan tenaga. Okey, maknanya kita kena cari kita kena cari tenaga untuk dengan panjang 400 nanometer dengan tenaga untuk 750 nanometer, baru kita akan bandingkan sesama mereka. Okey, jadi nak buat apa? Cuba tengok ni. Macam mana, apa rumus yang mengaitkan antara panjang gelombang dengan tenaga? Inilah dia rumus dia. Okey. E sama dengan HF. Okey, E sama dengan HF. Ini ya. E sama dengan H darab F. H ialah pemalar Planck, darab dengan F ialah frekuensi. Tapi masih ingat frekuensi? Frekuensi pun boleh dileraikan kepada komponennya masing-masing. Kalau masih ingat F, frekuensi ni datang daripada yang ini V sama dengan F darab lambda. Rumus untuk cari laju gelombang, ingat lagi? Okey, bila kita berbicara tentang gelombang elektromagnet, mereka semua adalah pada kelajuan cahaya. Jadi V digantikan sepenuhnya dengan C. Okey, kemudian lakukan pemindahan algebra untuk dapatkan nilai F. Di F sama dengan C bahagi lambda. Okey, jadi idenya tempat F ni kita nak gantikan dengan komponen ini. Itu pasal jadi begitu. Okey, E sama dengan, terus shortcut ambil ni, E sama dengan HC per lambda. Okey, kali ni kita adalah pemboleh ubah yang ada lambda ni. Baru kita boleh masukkan lambda hak ni, lambda 1 dengan lambda 2 ni. Okey, masing-masing kira masing-masing. Lepas tu dapat untuk E1, tenaga 1, tenaga foton 1 ialah ini. Manakala tenaga foton kedua yang dia punya panjang gelombang dia ini ialah ini. Sekarang kita bandingkan hak mana lebih besar, mana lebih kecil. Ialah yang lebih besar ialah E1. E1. Maknanya ideanya, cuba tengok, tenaga lebih besar jika panjang gelombang lebih pendek, dan tenaga jadi kecil jika panjang gelombang tu panjang. Itu jadi kita boleh buat perkaitan dah. Kita boleh buat perkaitan dah atau bandingan, iaitu semakin pendek panjang gelombang cahaya, semakin tinggi tenaga foton. Okey.
sifat kedualan gelombang zarah. Kedualan, dua apa benda ni? Kedualan ni. Dua, perkataan dua. Okey, maksudnya ada sifat yang memiliki dua-dua sekali ya. Dua-dua sekali. Sifat gelombang pun ada, sifat zarah pun ada. Okey, apa dia sifat gelombang dan apa dia sifat zarah pula nanti kita tahu. Sinaran elektromagnet seperti cahaya dikatakan bersifat gelombang kerana menunjukkan fenomena pembelauan dan interference. Okey, masih ingat pembelauan dan interference? Interference yang cerita apa? Interference membina dan memusnah tu bila ada dua gelombang. Jadi pembelauan dan interference ni adalah sifat yang berlaku pada gelombang lah. Okey, dan juga berlaku pada seluruh jenis sinaran elektromagnet lah. Radio ke, ultra ungu ke, cahaya tampak ke. Jadi semua tu boleh berlaku fenomena pembelauan dan interference. Itulah sifat gelombang. Objek seperti guli dikatakan bersifat zarah kerana memiliki momentum dan tenaga kinetik. Bila kita cerita benda yang ada jisim lah, ada jirim, ada jisim, maka sifat yang mereka ada ialah sifat zarah lah. Takkan nak sifat gelombang pula. Maksudnya takkan guli ni, kalau kita, takkan guli boleh melakukan pembelauan pula. Kita lalukan guli di celahan. Takkan guli boleh menunjukkan kesan pembelauan pula. Dia jadi muka gelombang melengkung tu tak mungkin. Dan takkan guli ni lalukan di dua celah akan menghasilkan interference pula. Tidak. Maksudnya guli ni akan tunjuk sifat zarah lah. Gelombang akan tunjukkan sifat gelombang. Guli akan tunjukkan sifat zarah lah. Jirim akan tunjukkan sifat zarah lah. Kerana memiliki momentum, maksudnya kita boleh kira momentum mereka, setiap objek jirim sebab ada jisim kan. Dan tenaga kinetik. Tenaga kinetik ni tenaga gerakan. Kita ambil guli ni, kita baling, dapat kita hitung dia punya tenaga kinetik dia. Okey, tapi kalau gelombang, kita ambil gelombang, kita baling, boleh tak kita hitung dia punya tenaga kinetik? Kita nak hitung macam mana? Kita tak tahu jisim jisim gelombang. Gelombang kan mana ada jisim Gelombang tak ada jisim. Macam mana nak bawa masuk dalam rumus kinetik ni? Dan juga rumus momentum Jadi itulah maksudnya sifat kedualan serta boleh berlanggar antara satu sama lain. Okey, kalau jirim bolehlah langgar satu sama lain. Tapi ini gelombang ni mana boleh berlanggar satu sama lain Pada tahun 1924, Louis de Broglie, cara nak baca dia de Broglie, Louis de Broglie de Broglie, bukan Broglie, silap. Ini sebab ini orang Itali, cara depa sebut Broglie Louis de Broglie. Seorang ahli fizik kuantum telah mengemukakan hipotesis yang menyatakan bahawa semua zarah boleh menunjukkan ciri-ciri gelombang. Ni tidakkah idea pelik Louis de Broglie ni? Dia cakap rupanya zarah pun boleh tunjukkan sifat gelombang juga. Iaitu zarah pun boleh berlaku pembelauan, boleh berlaku interference. Pelik Namun secara eksperimen, zarah yang mempunyai jisim besar adalah sukar untuk menunjukkan ciri-ciri gelombangnya.
Okey. Idea Louis de Broglie ni, waktu eksperimen dia pakai zarah berjisim tinggi, memang payahlah nak dapat menunjukkan menunjukkan ciri-ciri gelombang. Maknanya idea Louis de Broglie ialah berikutnya dia buat pada jirim yang punyai jisim yang kecil punyai jisim yang kecil lagi lah, baru dia dapati jirim yang kecil jisimnya itu dapat menunjukkan ciri-ciri macam gelombang punya. Bukan kata macam zarah, tapi macam gelombang punya. Louis de Broglie meramalkan ciri-ciri gelombang boleh ditunjukkan oleh zarah ringan. Contohnya elektron. Jadi elektron ni sebenarnya bukanlah gelombang kan. Elektron, proton, neutron, atom, molekul juga adalah zarah lah kan. Zarah zarah maksudnya bila zarah ada jirim, ada jisim lah. Okey. Beliau menyatakan hubungan antara momentum suatu zarah P dengan panjang gelombangnya lambda adalah seperti yang berikut. Okey, ini nak kira momentum apa nama ni? Momentum elektron tu Jadi lambda sama dengan H bahagi P. Apa benda H tu? P ialah momentum zarah. Momentum. Lambda ialah panjang gelombang. Okey. Nilai pemalar Planck ni sentiasa kekal sama kalau kamu boleh hafal apa saja. Jadi hubungan dia bagi melalui kajian Louis de Broglie, dia dapat hubungan 3 komponen ni, iaitu lambda sama dengan pemalar Planck bahagi dengan momentum. Okey. Semakin besar momentum zarah P ni, semakin tinggi nilai P, semakin pendek panjang gelombang. Sebab depa duduk twist Okey, hubungan berkadar songsang. Oleh sebab nilai momentum zarah boleh ditentukan dengan P sama dengan M darab V. Okey, ni kita belajar dulu apakah bagaimana nak mengira momentum yang dimiliki oleh apa-apa saja objek yang sedang bergerak V dengan hal laju yang seragam. Jadi P sama dengan momentum sama dengan jisim darab hal laju. Jadi idea dia mesti depa nak gantikan P ni dengan komponen ni MV ni masuk kat sini Maka rumus yang berikut juga boleh diperoleh. Tengok. Jadi tempat P ni dah digantikan dengan MV Tempat P digantikan dengan MV ni. Iaitu M ialah jisim zarah, V ialah hal laju zarah. Okey, ini kena hafal lah, kena ambil tahu macam mana terbitkan rumus ni. Semua ni kena ambil tahu. Disebabkan nilai H adalah sangat kecil, zarah yang berjisim besar akan mempunyai panjang gelombang de Broglie yang terlalu pendek untuk dikesan. Oleh itu, ciri gelombang tidak dapat diperhatikan. Okey, ciri gelombang tidak dapat diperhatikan. Ciri gelombang disebabkan nilai H adalah sangat kecil H ni kan pemalar Planck Pemalar Planck kan sangat kecil negatif 34. Jadi bayangkan
matematiknya 0.00000 sampai 34 tu bahagi dengan M dan V yang besar nilai dia. Okey, nombor yang terlalu kecil bagi dengan nombor yang terlalu besar. Sudahnya lambda ni jadi macam mana? Jadi lagilah berganda terlalu kecilnya. Jadi oleh itu ciri gelombang tidak dapat diperhatikan. Okey, sebab nilai lambda dah jadi panjang gelombang dah jadi terlalu kecil lah. Okey. Pada tahun 1927, kewujudan sifat gelombang bagi elektron telah disahkan melalui eksperimen pembelauan elektron. Gambar di bawah menunjukkan corak pembelauan elektron melalui lapisan grafit nipis. Corak ini menyerupai corak pembelauan cahaya melalui bukaan membulat seperti yang ditunjukkan pada gambar foto 7.3. Hal ini secara langsung telah membuktikan hipotesis de Broglie. Okey, yang ni corak pembelauan elektron melalui lapisan grafit nipis. Okey. Yang biasanya yang ini ini gelombang cahaya, corak pembelauan cahaya laser merah melalui bukaan membulat. Kita tahu ini bila cahaya laser apa-apa laser dihalalkan pada celahan yang sempit akan menghasilkan pembelauan. Ingat lagi pembelauan, kita akan nampak gitulah dua pinggir satu pinggir cerah, satu pinggir gelap, satu pinggir cerah, satu pinggir gelap, berselang-seli. Ini kalau pakai cahaya tak ada hal lah nampak macam sifat gelombang ni boleh dibelaukan. Tapi apa pasal yang ini? Hak ni pelik Apa pasal ambil guli banyak-banyak, ambil elektron, biji-biji elektron banyak-banyak macam guli bila dibaling ke celahan yang sempit, bila kita tengok dia jadi macam macam gelombang juga. Padahal elektron ni kan zarah, dia bukan gelombang. Apa sahaja ditunjukkan dua pinggir yang sama, pinggir cerah, gelap, cerah, gelap, cerah, gelap. Itu yang buat jadi saintis rasa pelik. Okey, macam mana elektron, zarah elektron ni boleh tunjukkan sifat gelombang, sedangkan sepatutnya dia cuma tunjukkan sifat zarah sajalah. Itu maksudnya. Panjang gelombang de Broglie suatu alur elektron ialah kira-kira 1000 ke 10,000 kali lebih pendek berbanding dengan panjang gelombang cahaya. Okey. Sifat ini amat penting untuk menghasilkan pembesaran yang lebih tinggi dalam operasi mikroskop elektron. Pembesaran yang lebih tinggi. Okey. Jadi idea inilah yang mereka guna untuk bina mikroskop elektron rupanya. Panjang gelombang de Broglie suatu alur elektron ialah kira-kira 1000 ke 10,000 kali lebih pendek berbanding dengan panjang gelombang cahaya. Maksudnya kalau ini panjang gelombang cahaya macam ni okey. Ini panjang gelombang cahaya. Maknanya panjang gelombang de Broglie suatu alur elektron ialah kira-kira 1000 ke 10,000 kali lebih pendek. Lebih pendek maksudnya ini panjang daripada titik ni ke titik ni untuk cahaya, untuk gelombang
bahagikan dengan 1000 sehingga ke 10,000. Cuba bagikan ke 1000. Cuba kamu bagi jarak sini ke sini dengan 1000 skala kecil. Jadi ambilkan satu daripada 1000 skala kecil itu, itulah dia panjang gelombang alur elektron. Jadi wow, sangat kecil sangat pendek panjang gelombang bagi elektron. Sifat ini amat penting untuk menghasilkan pembesaran yang lebih tinggi dalam operasi mikroskop elektron. Perbandingan antara imej yang dihasilkan oleh mikroskop cahaya dengan mikroskop elektron ditunjukkan dalam gambar di bawah. Ini pakai mikroskop yang biasa sahaja. Kita panggil mikroskop cahaya. Sebab kita letak cahaya bawah tu, tembak atas. Okey. Kamu dah belajar ni mikroskop majmuk. Sebab pakai dua kanta, dua kanta cembung. Hak ni, tapi kamu tengok saiz. Boleh nampaklah saiz darah merah. Tapi besar macam ni sahajalah. Pelarasan yang dibuat hanya boleh nampak besar. Sel darah merah besar macam ini saja. Tetap masih satu butiran yang masih kecil, halus. Itu pasal lah mereka beralih daripada pakai ini kepada pakai ini. Nampak ni berapa punya tinggi ni. Terus boleh nampak zoom lagi kecil. Ambil sebiji je jadi besar macam ni. Baru mereka tahu apa yang, macam mana binaan sebenar dan apa yang ada dalam sel darah merah ni. Sebab mereka pakai mikroskop elektron. Macam itulah. Elektron dikatakan bersifat kedualan gelombang zarah. Maksudnya saintis moden berpendapat elektron memiliki kedua-dua sifat. Gelombang pun dia miliki, sifat zarah pun elektron miliki. Kerana menunjukkan sifat zarah dan sifat gelombang serentak. Cahaya juga mempunyai kedua-dua sifat gelombang dan zarah. Maksudnya cahaya pun sama juga. Cahaya yang kita tahu patut miliki sifat gelombang sajalah. Tapi rupanya cahaya pun boleh tunjukkan sifat zarah juga. Iaitu kononnya cahaya pun boleh berlaku momentum. Okey, boleh berlaku momentum dan boleh dan macam ada jisim. Ada jisim macam tu. Mana dia entah. Okey, tak apa. Mana dia? Oleh itu, cahaya dan elektron masing-masing dikatakan bersifat kedualan gelombang zarah. Okey, kena biasakan perkataan baru ni, kedualan gelombang zarah. Sifat kedualan ini juga dimiliki oleh semua jenis sinaran. Okey, semua jenis sinaran ada sifat ni, kedualan gelombang zarah. Oleh semua jenis sinaran dalam spektrum gelombang elektromagnet dan juga zarah subatom seperti proton dan neutron. Maksudnya semua gelombang elektromagnet menunjukkan adanya kedualan gelombang zarah, dan juga zarah subatom seperti proton dan neutron pun juga sama, boleh menunjukkan kedualan gelombang zarah. Tenaga cahaya E dipindah dalam bentuk paket tenaga yang dikenali sebagai foton. E sama dengan H darab F. Ini dah tahu. Untuk gelombang elektromagnet,
hubungan kelajuan gelombang C dengan panjang gelombang lambda ialah C sama dengan F darab lambda, maka F sama dengan C per lambda, dan boleh gantikan C per lambda, boleh gantikan tempat F, tempat F. Okey, tempat F kat sini Okey. Maksudnya ini F ni, masukkan F kat sini atas ni. C per lambda sini dapat ni. Okey. Ini rumus untuk apa ni? Rumus untuk cari keempat, salah satu daripada empat komponen ni lah. Boleh cari tenaga, boleh cari panjang gelombang, lambda, boleh cari nilai C, kelajuan cahaya, boleh cari nilai H, pemalar Planck. Planck. Biasanya dua-dua ni kan tetap. Nilai H dah tetap, nilai cahaya pun dah tahu tetap saja. Jadi maksudnya hubungan ni melihat antara E dan A sahaja. E dan lambda sahaja. Menyelesaikan masalah bagi tenaga dan kuasa foton. Tenaga. Tenaga untuk satu foton, kita dah tahu rumusnya ini. E sama dengan ambilkan pemalar Planck, darabkan dengan frekuensi. Andaikan sebanyak N foton dipancarkan dalam sesaat, maka kuasa foton P, power, iaitu jumlah tenaga yang dipindahkan dalam masa sesaat, ialah power sama dengan berapa banyak bilangan foton sesaat darab dengan E. Okey. Ini yang asalnya. Kita nak cari power sama dengan berapa banyak foton sesaat darab dengan E. Macam ni Kemudian E ni gantikan dengan komponennya sendiri, HF. Itu pasal jadi begitu. Okey, kemudian F ni macam biasa frekuensi, boleh gantikan lagi dengan komponennya C bahagi lambda. Okey. Ialah dulu kita belajar power. Macam mana nak cari power? Power kita ambil tenaga bahagi masa, kita dapat power. Masih ingat? Ini dalam bab elektrik. Kenapa ini tak bahagi dengan masa kan? Okey. N ni, cuba baca lagi sekali apa dia punya definisi. Bilangan foton yang dipancarkan sesaat. Maksudnya berapa banyak foton dalam masa satu saat. Jadi satu saat ni ialah T T. Okey, atas ni bilangan tak ada unit lah. Jadi kalau masukkan dalam ni, N ni gantikan dengan T ni, satu peti lah, satu peti. Jadi sama dengan P sama dengan E bahagi T balik satu peti, N dah ganti dengan satu peti. Jadi T duduk bawah lah. Akan sama balik Okey. Sebuah lampu 50 watt. Ini power lah. Label power watt. Unit untuk power kuasa ialah watt memancarkan cahaya merah dengan panjang gelombang ini
berapakah bilangan foton yang dipancarkan per saat? Bilangan foton ialah N. Okey, apakah rumus yang mengaitkan P, N dan lambda ni? P, N, bilangan foton dan lambda. HC jangan risau. HC kan pemalar. Maksudnya nombornya boleh dihafal terus. Dia takkan pernah berubah. Ha? Okey. Iaitu kita pakai rumus inilah. Kemudian nak dapatkan nilai N tu, lakukan pemindahan algebra lah. Dapatkan nilai N. Jadi inilah dia. Mula-mula menyatakan rumus dulu. Lepas tu lakukan pemindahan algebra untuk dapatkan N. Okey, dah buat aturan ni. Baru isi nilai. Isi nilai semua tu tadi. Hati-hati tengok unit SI ke tidak. Okey, semuanya sudah unit SI. Dan akhirnya dapat jawapan. Inilah jawapannya. Cuba tengok berapa banyak bilangan foton. 1.76 darab 10 kuasa 20 saat negatif 1. Sangat banyak bilangan foton untuk menghasilkan power ni. Contoh 2, sebatang pen laser merah mengeluarkan cahaya dengan panjang gelombang 670 nanometer. Ini lambda. Jika bilangan foton yang terpancar ialah sebanyak ini sesaat N, berapakah kuasa output pen laser tersebut? Berapakah kuasa output P, power pen laser tersebut? Jadi sama juga soalan, apakah rumus yang mengaitkan antara power bilangan foton sesaat N dan lambda, iaitu P sama dengan N H F per lambda. Sama. Okey, kemudian kita nak cari apa? Kuasa. Jadi mujulah nak cari kuasa, dah tak perlu buat aturan pemindahan algebra. Jadi isikan nilai apa semua dan akhirnya dapat 1 watt kuasa. Okey, unit bagi kuasa ingat, unit bagi kuasa atau power bahasa Inggeris P ialah W besar watt. Contoh 3. Contoh 3. Andaikan 10% daripada kuasa output mentol 100 watt power P digunakan untuk memancarkan N per saat. Okey, berapakah panjang gelombang lambda purata cahaya tersebut dalam nanometer? Okey, kena pakai unit ini nanometer. Jadi sama juga soalan, apakah rumus yang mengaitkan P, N dan lambda ni? Ialah P sama dengan N H F lambda. Okey, dia minta cari apa? Lambda. Okey, tapi ingat tidak semua power, tidak semua kuasa digunakan. Cuma 10% sahaja. 10% sahaja menghasilkan semua ni. Jadi maknanya power ni tak boleh ambil sebiji 100 watt ni masuk kat sini. Tak boleh. Ambil 10% sahaja dari 100. 10% sahaja, iaitu apa? 10 watt sahaja. 10% dari 100 ialah 10 watt. Jadi 10 watt yang akan masuk dalam rumus ni. Okey, sebelumnya itu lakukan pemindahan algebra untuk dapatkan nilai lambda. Okey, last sekali aturan jadinya begitu. Dan barulah isi nilai.
Dan arraynya dapat dalam unit ini dalam unit meter. Masih ingat dia nak tinggalkan jawapan dalam unit nanometer. Jadi kamu tahulah nak adjust macam mana. Dapatkan, tarik lagi daripada sini supaya jadi tambahan negatif 2 menjadikan negatif 9. Sebab nano ialah negatif 9. Okey, jadinya beginilah. Ni jangan silap ni matematik ni jangan silap. Kamu dah belajar sampai level admat pun janganlah silap ni Okey. Praktis formatif. Nombor 1, berapakah frekuensi dan tenaga? Frekuensi F, tenaga E bagi satu foton dengan satu je foton dengan panjang gelombang 10 nanometer. Lambda. Ini lambda. Okey. Jadi apakah dia suruh cari apa bagi satu foton? Berapakah frekuensi dan tenaga? Apakah rumus yang mengaitkan antara F dengan lambda? F dengan lambda iaitu E sama dengan HF. Okey Jadi kena pandailah tentukan rumus mana yang terlibat. Kita nak cari apa tadi? Frekuensi. Maka lakukan pemindahan algebra. Kamu akan dapat F sama dengan E per H. Tapi pasal dia bagi maklumat lambda ni, maknanya F ni gantikan dengan C per H. Okey. F gantikan dengan C per lambda, C per lambda. Maknanya guna hak ni lah. Okey. Okey, kita nak cari frekuensi dulu. Jadi apa rumus yang mengaitkan frekuensi dengan panjang lambda? Sahaja, iaitu F sama dengan V sama dengan F lambda. Okey, rumus masa kamu belajar gelombang dulu nak cari hal laju gelombang. Kalau dalam cerita elektromagnet, V ialah C. C sama dengan F lambda. Okey. Kemudian kita lakukan pemindahan algebra untuk dapatkan frekuensi ni. Maka lambda bawa pergi sebelah, jadinya F sama dengan C bahagi lambda. Jadi inilah dia cara nak cari frekuensi daripada panjang gelombang. Jika dibagi panjang gelombang, boleh cari nilai frekuensi pakai rumus ni. Jadi C tak tahu C ialah kelajuan cahaya. Okey, 3 darab 10 kuasa 8 bagi dengan lambda. Lambda ialah 10 nanometer. Okey, tekan kalkulator lah. Dapatlah frekuensi. Unit bagi frekuensi ialah Hertz atau saat negatif 1. Tenaga pula, macam mana nak cari tenaga? Untuk satu saja foton 10 dengan panjang gelombang ini juga. Jadi kita dah dapat nilai frekuensi
Maknanya kita boleh dah guna rumus ni rumus, kita boleh guna rumus yang ini, rumus ni okay, E sama dengan tenaga sama dengan ambil H darab F. F kita baru dapat tadi daripada pengiraan ni. Darabkan dengan H. H tak perlu dia bagi tahu lah. H ni pemalas Planck cari sendirilah. Ini dia dapatlah jawab soalan ni. Nombor 2, berapakah bilangan foton N yang dipancarkan sesaat oleh lampu cahaya hijau yang berkuasa 50 watt. Ni P power. Frekuensi cahaya hijau ini frekuensi. Maknanya pakai rumus apa? Pakai rumus yang mengaitkan ada power ni, ada N dan ada F, iaitu rumus inilah. Rumus ini sama. Dia suruh cari apa? Bilangan foton N ni. Lakukan pemindahan algebra lah. Okey. Semua ni dah ada. F dah ada. Lambda pun. Sorry, kita tak pakai hak ni. Kita pakai yang sebelumnya. Kita pakai hak ni kita pakai dua ni. Okey, P ada, N nak dicari, H pemalas Planck dah tahu, dan frekuensi diberi ini jadi selesaikanlah. 3, diberi jisim elektron ialah ini. Okey, jisim elektron. A, berapakah panjang gelombang de Broglie? Berapakah panjang gelombang de Broglie? Bagi ni lambda bagi satu alur elektron yang mempunyai tenaga kinetik sebanyak ini. Okey, ni E E. Tak kira apa bentuk tenaga, E. Yang mana satu elektron volt sama dengan 1.6 darab 10 kuasa negatif 19 joule. Okey, satu elektron volt sama dengan sebanyak ini tenaganya. Okey, jadi berapakah panjang? Maknanya nak suruh cari lambda ni. Jadi macam mana nak buat? Okey, 50 EV berapa kita kena tukar kepada unit tenaga joule. 50 EV dibagi kadaran 1 EV sama dengan sebanyak ini joule. Kalau 2 EV 2 kali inilah. Kalau 50 EV 50 darab inilah. Okey, jadi kamu akan dapat jumlah tenaga dalam unit joule. Kemudian maknanya kamu sekarang dah ada nilai ni dah ada nilai tenaga. Kemudian kamu nak diminta untuk cari panjang gelombang lambda. Jadi rumus apa yang kamu nak guna? Jawapannya kamu guna rumus ini rumus ni. Okey, E dah tahu dalam unit joule. Lambda nak dicari, HC dah memang tetap nilainya. H pemalas Planck, C kelajuan cahaya. Jadi lakukan pemindahan algebra untuk dapat lambda ni. Jadi itulah dia cara nak jawab soalan A ni. B, namakan satu fenomena yang menunjukkan sifat gelombang bagi elektron. Satu fenomena yang menunjukkan sifat gelombang bagi elektron.
Apakah fenomena itu? Okey, jawapan adalah fenomena pembelauan atau interference. Okey, yang boleh ditunjukkan oleh elektron. Jadi itu saja. Tak faham boleh ulang. Kumpulkan semua. Kalau ikut dalam bab ni, kita tengok baliklah. Mula-mula cerita tentang spektrum cahaya. Spektrum cahaya. Okey. Ini susunan jenis nama spektrum tu. Bermula dengan sinar gamma, sinar X, ini semua kena hafal. Kemudian semakin ke kanan, semakin bertambah panjang gelombang. Semakin ke kiri, semakin bertambah frekuensi. Okey, di lebih kurang kat tengah ni adanya cahaya tampak. Kemudian kamu ada belajar tentang jasad hitam. Apa maksud jasad hitam? Dan kenapa disebut suatu jasad unggul. Okey. Kemudian ada belajar tentang pencanggahan pendapat lah oleh saintis lama dengan saintis baru. Iaitu saintis lama cakap apa dan saintis baru cakap, buat kajian dapati apa. Okey, dapati macam ni. Ini graf keamatan lawan panjang gelombang. Okey, macam mana tercetusnya teori fizik kuantum ni? Sebab pencanggahan pendapat tu tadilah bahawa eksperimen yang dibuktikan tidak menunjukkan apa yang teori lama katakan. Okey, jadi terpaksa wujudnya teori baru untuk, iaitu teori fizik kuantum baru dapat terangkan tentang kejadian graf ni. Kenapa dia turun pula kat sini. Sebab apa? Sebab adanya semakin besar jisim, semakin payah nak bergetar. Semakin besar jisim, semakin payah nak getar. Dia terpaksa turun balik. Okey, kemudian kamu ada belajar tentang kuantum tenaga, iaitu spektrum selanjar dengan spektrum garis. Apa maksud spektrum selanjar, apa itu selanjar dan apa itu garis. Okey, jadi dua perhubungan dapat dibuat daripada sini, iaitu hubungan antara frekuensi dan tenaga. Semakin apa frekuensi, semakin apa tenaga. Okey, iaitu semakin kuantum tenaga, last kali dapat semakin tinggi frekuensi, semakin tinggi tenaga, iaitu tenaga berkadar terus dengan frekuensi. Jadi dapat bina rumus ni. Okey, dengan H tu sebagai pemalar Planck. Kemudian kamu belajar tentang sifat kedualan gelombang zarah. Maksudnya zarah pun ada sifat gelombang dan zarah, dan gelombang pun ada sifat gelombang dan zarah. Macam tu. Kemudian kamu teruskan dengan menerbitkan rumus yang baru berkaitan dengan momentum. P momentum. Jadi panjang gelombang sama dengan H pemalar Planck bahagi dengan momentum P. P pula diketahui dah sebagai daripada yang kamu belajar dulu, bab dulu, daya dan gerakan. Nak cari momentum, ambil jisim darab hal laju. Okey, V tu laju. Okey, jadi rumus ni kena hafal lah semua ni.
maka pemahaman daripada bahawa elektron dapat menghasilkan bahawa elektron punyai panjang gelombang yang sangat pendek, terlalu berapa kali ganda sangat pendek daripada panjang gelombang cahaya, memberikan idea pada saintis untuk cipta mikroskop elektron. Sebab tu nama elektron kat belakang, mikroskop elektron. Ini adalah aplikasi. Okey, aplikasi daripada bab ni lah. Kemudian kamu belajar untuk menerbitkan rumus setelah rumus yang daripada konsep kedualan gelombang zarah. Okey. Jadi E sama dengan HF. Kemudian ya F tu boleh ganti dengan C bahagi lambda. Kemudian adalah penyelesaian ni masalah contoh dia bagi ni. Itu sajalah. Okey. Sampai sini saja, jumpa lagi. Atau mungkin tidak. Jadi perlu banyakkan pengiraan supaya kamu buat latihan pengiraan supaya kamu betul-betul faham. Jumpa lagi. Assalamualaikum.